Tiga. Go. Tiga suplemen TikTok. terbaik Pemakanan. Kaedah. Tiga kaedah pemakanan terbaik. Dah? Facebook. TikTok. TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Kuliah Ramadan episod ke-17 pada petang ni. Kita lambat sikit tapi still jalan live sepanjang Ramadan. Hari ni kita nak rungkaikan isu 3 serangkai topik yang kita nak bincangkan bersama Dr. Norman pada petang ini. Oh, sebelum tu lupa saya nak perkenalkan diri saya, Diana, moderator anda. Isu 3 serangkai, tap screen, share, like semua media sosial Dr. Norman dulu. 3 konsep permakanan yang berkesan untuk melawan penyakit 3 serangkai. Tanpa buang masa, saya persilakan Dr. Norman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan 17. Yes. Ya. Ramadan 17 hari ni balik pada apa dia, kita pergi beli barang sikit terus lah. Tak tukar baju lah, pakai cap apa semua. Panas hari ni, panas. Ya, panas. Betul. Doktor. Yes. Apa tu 3 serangkai? Mungkin orang tak tahu. Yes. 3 serangkai ni istilah yang biasa orang gunakan untuk penyakit-penyakit 3 ni. Penyakit ni biasanya lah darah tinggi, diabetes dan sakit jantung. Ataupun dari istilah perubatan ni diabetes mellitus, hypertension dan cardiovascular disease. Penyakit 3 ni lah kan. Ramai orang yang kena 3 serangkai. Dia ingat bila kita cerita pasal diabetik, oh dia hypertension lain pula. Kalau ingat dari segi hypertension, oh cardiovascular lain pula. Sebenarnya dia lebih kurang dia. Semuanya ada kaitan dengan masalah-masalah keradangan dalam badan, keradangan kronik, ada kaitan dengan masalah insulin yang tak terkawal, masalah kita panggil sebagai rintangan insulin resistant, semua ada kaitan. 3 serangkai ni adalah penyakit-penyakit yang berkaitan atau secara kolektif ni kita boleh panggil sebagai NCD, non-communicable disease. Senang cakap lah. Ramai yang kena. Ramai orang ada diabetes, ada hypertension, dan maksudnya dia kena sakit jantung. Dia kata, dulu saya kopral, saya sarjan ni kata. Tiga serangkai ni sajan lah, sajan. 3 serangkai. Itu kisahnya, okey. Gitu. Ingatkan apa benda lah, okey. Nak tanyalah. Apa tu, apa benda yang pertama untuk makan, salah macam nak cakap. Konsep pemakanan yang pertama, apakah dia untuk menstabilkan 3 serangkai Orang ni? ada masalah 3 serangkai ni, biasanya dia akan sangat tak sihat dan banyak makan ubat. Bila banyak sangat makan ubat, isu dia ialah banyak sangat side effect, kesan sampingan dan boleh menyebabkan masalah kronik yang teruk seperti kerosakan organ, kerosakan buah pinggang kan. Boleh kena masalah kebas, rosak saraf lah, dia kan kebas tangan, kaki dan sebagainya. Dan yang paling utama dia rasa letih, lesu, rasa tak sihat lah, rasa tak bermaya dan sebagainya. Bila nak puasa pun susah. So sebab tu dari segi pemakanan kena faham apakah punca kepada 3 serangkai yang berkaitan dengan saya cakap keradangan. So apakah punca keradangan, dia kena berhenti. Itu benda pertama yang dia kena buat. Pemakanan untuk pemulihan masalah 3 serangkai. Yang pertama sekali kena berhenti gula dan makanan proses. Gula dan makanan proses adalah punca kepada masalah keradangan kronik dalam tubuh. Lepas tu kita makan bukan semata-mata kita kira kaloris. Makanan tu menentukan juga tahap keradangan kita. Kalau kita makan makanan yang menyebabkan keradangan, contohnya kita makan gula banyak. Ingat, benda yang menyebabkan keradangan ni dia kena isu dia banyak dan kerap dan tak ada terfikir. Macam kita makan ikut suka sebab kita kira kalori. Bila dia punya benchmark ialah calories, dia tak faham konsep keradangan. Sebab tu bila kita ni konsep keradangan, dia ada benda yang kalau macam gula, kita ambil sikit, tak ada masalah. Itu sebab dia orang-orang yang bercakap gula tak boleh. Dia tak faham konsep keradangan. Keradangan hanya berlaku kalau benda tu you makan lama-lama. Dia beyond your body capacity untuk memulihkan. So pengambilan gula dan makanan proses secara berterusan, berlebihan setiap hari bertahun-tahun, itu adalah masalah. Faham tak? Bukan sekali ambil gula tu boleh mati terus. Itu kena faham. So kalau sebab tu ada flexibility. Kenapa saya sangat fleksibel dari segi pemakanan? Sebab kita kena faham tubuh kita ni ada repair mechanism. Ada healing proses. Dia ada healing proses yang sentiasa berlaku. Sebab tu kalau orang luka, dalam 2-3 hari boleh baik. Healing proses berlaku. Sama juga bila kita silap makan, ada healing proses yang berlaku yang boleh dikawal. Tapi bila you go beyond kita punya healing proses, masa tu you dapat masalah. Sebab tu itulah konsep dia. Jadi this is where kita boleh enjoy food. Walaupun dia tak berapa elok, tapi
sekali-sekala, sikit-sikit. Sebab tu doktor buat konsep rules 80-20 tu. Saya panggil istilah tu sebagai rules of 80-20. 80% of the time kita follow the rules. Makan makanan anti keradangan, makanan asli, makanan yang sihat-sihat dan sebagainya kan, minyak-minyak sihat dan sebagainya. Tapi 20% tu kita bagi flexibility pada kita. Ter lah, namanya istilahnya ter. Contohnya nak raya besok, pergi rumah orang, pergi rumah saudara kita, pergi rumah adik-beradik kita, dia hidangkan makanan-makanan yang tak sihat. Bagi kuih raya, bagi air sirap manis dan sebagainya. Takkan kita nak marah dia? Takkan kita tak nak makan? Combong sangat kau. This is where the flexibility. Ambil lah sikit, nak jaga hati. Itu maksud dia. Janganlah terlampau jumut, warak sangat, terlampau rigid sangat. Ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Makan goreng tak boleh, buah-buahan tak boleh. Ni prokes tinggi, buah-buahan ni, makanan goreng tak sihat. Aduh. Sebab orang dia tak nampak the big picture. Sebenarnya siapa yang sebenarnya duduk dalam katak di bawah tengkorak tadi? Dia lah. Bukan saya. Sebab you are so rigid. That means you are sitting in a very small box. Sebab tu kena keluar daripada box dan tengok dunia ni luas. Kan? Flexibility dari segi pemakanan perlu ada untuk kawalan stres. Doktor nak tanyalah, macam mana cara untuk menstabilkan gula dalam darah ni? Untuk bagi pesakit yang ada 3 serangkai ni. Dia kalau kita semata-mata fokus pada gula dalam darah, kita nak turunkan semata-mata dengan mengurangkan pengambilan makanan bergula atau makanan manis atau makan buah. Yes, you fokus pada kurang gula, tapi apa jadi pada energi? Tenaga kita. Jadi kita ini kurang. Itu yang kena faham. Jadi kalau kita hanya fokus semata nak turun gula, tak nak makan buah sebab nanti gula naik. Kalau tak nak makan ni kenapa? Ni gula naik. Tak makan ni, tak makan kurma kenapa? Gula naik. You fokus pada gula naik. At the end, you punya total carbs akan jadi rendah, gula akan sangat rendah, you akan rasa letih. That is why kalau kita nak mengurangkan karbohidrat, orang di segi serangkai ni, dia nak kurangkan karbohidrat sebab dia nak kawal gula kan, nak kawal keradangan. You kena gantikan the calorie intake tu daripada lemak. Sebab lemak sihat yang bersifat anti keradangan. Minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kelapa merah kan. Even minyak saca inci, habatus sauda. Even lemak-lemak haiwan, butter dan sebagainya juga adalah bersifat anti keradangan. Yang mana kalau kita amal, dia akan mengawal keradangan. Dia juga akan membekalkan tenaga kepada tubuh. Jadi ini akan jadi the alternative energy pada badan kita. Jadi orang tu akan rasa lebih segar, rasa tak letih. Walaupun dia kurangkan karbohidrat. This is why dia tak boleh cerita low carb semata-mata. Ada orang cakap saya mengamalkan IFLK. Aku nak benda Allah IFLK ni mana ada term baru ke? Ada term baru pula. Rupanya intermittent fasting and low carbs. Low carbs semata-mata tak boleh pakai. Sebab you mesti couplekan low carbs dengan high fats. Baru jadi. So the total calorie intake kita sama macam biasa yang sepatutnya. Jadi the total energy intake kita sama. Kita tak ada rasa letih. Orang yang berdiet, dia mengurangkan kalori, dia rasa letih sebab the total energy intake dia reduce. This is where saya tak agree dengan konsep calorie deficit. You don't have to do calorie deficit. You just eat as what is supposed to be. Ada orang lelaki 2,000 ke 2,500 kalori, makanlah banyak tu, ikutlah pada saiz badan. Ada orang yang badan besar, dia kena makan lebih sikit, tak ada masalah. Orang yang saiz kecil, kurangkan sikit. Makan kalori secukupnya mengikut keperluan yang kita perlukan. Tapi nisbah antara karbohidrat dengan lemak itu yang kita jaga. Yang mana lemak dia kena jadi majoriti sebab lemak tidak mempengaruhi paras insulin. Sebab insulin yang tinggi menyebabkan keradangan. This is where the flexibility on the concept. Orang yang tak faham konsep low carb high fat tu yang dia cakap dah apa tu, buah tak boleh makan, minyak, dia pun confused. Dan dia mengelirukan dia pengikut-pengikut dia, yang pengikut ni adalah jenis yang taksub, yang jumut, yang tak nak fikir, dia ni ikut je. Sebab apa? Atas dietitian doktor. Sebab mungkin dia suka cara cakap pelat-pelat tu kan. Sebab tu kita jangan jadi manusia macam tu. Jangan jumut. You kena tengok kita banyak menggunakan akal. Saya ni jenis lain. Saya jenis yang sebenarnya mengajar konsep supaya berfikir dengan akal. Sebab tu saya tak suka orang tanya detail-detail. Apa nak makan. Sebab mungkin saya, apa yang saya suka makan, asas dasar background saya orang Negeri Sembilan. Saya suka makan masak lomak cili api. Tapi kalau background orang Kelantan macam dia ni, dia tak suka masak lomak cili api. Dia suka yang manis-manis. Jadi kan lain. Jadi as long as you makan dalam konteks konsep yang kita ajar low carb, high fat, ikutlah preference masing-masing. Kita tak boleh dictate. You mesti macam ni. Ni tak betul. Makan goreng tak bagus. Makan buah tak bagus. Ini doktor menegakkan benang basah. Ini macam susahlah nak berhujah awak macam ni. Susah. Sebab tu kita iklan sekejap. Sebab tu kita buat promosi set combo Ramadan
set jantung dengan set diabetes. Dalam tu doktor ada minyak-minyak sihat yang terdiri daripada VCO, red palm oil, olive oil, cuka apple, stevia dan tak lupa juga semua free gift kita bagi sepanjang Ramadan ni. Promosi masih ongoing. Kita dah tak tinggal banyak dah set tu. Semalam masa kita meeting. Ni pun dah 5 bulan Ramadan dah ni. Ya, kita meeting dengan tim kita semalam. Yes. Dia cakap tak banyak dah. Tak lama lagi Alhamdulillah, terima kasih lah pada yang support. Siapa yang dah beli, Alhamdulillah, terima kasih. Teruskan support, insyaAllah. Teruskan kita support. Kita terus educate people. Sebab tu kita pun dah tukar grup kita. Dulu kita ada nama grup kita ADO, ADO kan. Yang kita tukar kepada Geng Sihat Dr. Norman di Telegram sebab kita nak menapis balik semua-semua scammer-scammer, haters-haters yang ada dalam mention tu. Doktor. Kan? Sebab mention. tu kalau boleh, siapa yang nak follow saya boleh masuk dalam Telegram group saya. Dalam tu kita open pada discussion. Boleh bertanya. Mana yang dah lama follow saya, dia orang boleh tolong jawabkan dan sebagainya. Boleh berkongsi apa masalah sebagainya. Sama-sama lah kita berkongsi-kongsi ilmu. Kan? Bukan saya seorang jawab. Kalau saya ada sempat, saya akan jawab. Kalau tak sempat, ada orang lain akan jawab. Sebenarnya kita baru buat semalam. Alhamdulillah. Sambutan menggalakkan dari 1,000 dah orang masuk. 1,000 dah? Ya, almost 1,000 dah. Alhamdulillah. Semalam kita launch masa live. Semalam betul. last minute admin kita memang pantas terbaik. Macam ni. Yes. So kita duduk dalam grup yang sama, namanya Geng Sihat. Kita nak dapat information, boleh bertanya soalan, boleh berkongsi-kongsi pengalaman, boleh berkongsi kejayaan. Siapa yang dah berjaya turun berat badan ke, berjaya kawal. Ramai yang akan berkongsi. Yang paling penting apa doktor? Kita terjamin tak dikacau oleh scammer. Kadang-kadang sebab grup ADO yang dulu banyak golongan-golongan makcik yang kena scam dengan scammer. Sebab tu kita tukarkan kepada Geng Sihat Dr. Norman. Dia Telegram ni masalah tu lah dia. Scammer masuk. Lepas tu pergi promote entah apa-apa lah. Skim bantuan ni tu lah. Ada yang lebih teruk dia pergi letak gambar-gambar lucah lah. Video lucah lah sebagainya. Ini kadang-kadang tiap pagi saya bangun saya kena check. Kan sebab kadang-kadang kita tak sedar dia pergi letak video lucah malam tu. Dia terpaksa buang. Yang mana tak suara. Okey tak? Cuba komen Facebook okey tak? Sebab ada yang komen Ada suara. Kan? Jangan lupa geng join Telegram group. Ini pun dia juga ni yang ni tak apa-apa kau. Tapi semalam memang tak ada suara lah. So hari ni saya cakap kuat-kuat. Kau tak ada suara tak ada lah. Jangan lupa join group Telegram Geng Sihat kita dekat admin kita pin tu. Okey doktor nak tanya soalan. Soalan dia betul ke mitos mengurangkan kolesterol tu, kolesterol jahat meningkatkan kolesterol baik? Betul ke? Ini kena faham. Kolesterol jahat dan baik ni dia bersandarkan apa? Baik ni apa? Jahatnya apa? Jahat kepada apa? Baik kepada apa? Kadang-kadang kita main kolesterol baik, jahat baik. Kita tengok nombor. Oh, kolesterol jahat, nombor dia kena kurang. Kalau kolesterol baik, nombor kena naik. Itu terlampau superficial lah. Terlampau luaran sangat. Dia kena faham. Jahat atau baik ialah menentukan tahap keradangan seseorang. Sebab tu dalam kolesterol yang baik, yang kita nak naikkan ialah HDL. Kalau paras HDL kita tinggi, itu menunjukkan keradangan kita lebih rendah. Kolesterol yang jahat bukannya LDL. So LDL ada dua jenis. Yang mana lab biasa tak buat ujian tu, dia tak buat A and B type. So yang lebih utama dari segi menilai jahatnya kolesterol ialah triglycerides. So kalau triglyceride tu tinggi, itu menunjukkan kita keradangan tinggi. Lepas tu kita ada buat kiraan nisbah triglyceride dengan HDL. Kalau bacaan triglyceride tinggi dan HDL rendah, maka nisbah tu akan lebih daripada 1. Lebih daripada 2 dan sebagainya. Itu menunjukkan keradangan you tinggi. So kalau kita nak bagi triglyceride HDL, kalau bacaan di bawah 1, itu menunjukkan keradangan lebih terkawal. Itu lebih baik. Doktor, TikTok hilang TikTok lah hilang. Ya ke? Alamak, kena check balik. Sekejap. Facebook okey kan? Kalau okey, komen okey. Jangan lupa dapatkan set promosi kita, set jantung dan set free diabetes. Boleh dapatkan. Okey. Sepanjang dalam set tu minyak-minyak sihat dan klik link dekat admin kita pin tu. Dekat TikTok dah okey. TikTok jangan lupa boleh klik link bio untuk dapatkan promosi. Sementara Dr. Fix tu saya iklan sekejap. Doktor sila sambung balik pasal kolesterol jahat tadi. Kolesterol yang sebab tu jangan tengok total kolesterol. Total kolesterol maksudnya jumlah semua kolesterol tu. Sebab tu campuran jahat baik semua dan sebagainya lah. Jadi kalau sebenarnya tengok nombor total kolesterol dan itu yang menentukan you ada risiko kesihatan. Tak tepat. Faham tak? Dan total kolesterol boleh hanya diturunkan dengan pengambilan ubat. Tapi banyak juga kajian menunjukkan pengambilan menurunkan kolesterol tidak membantu mengurangkan risiko sakit jantung pun. Kardiovaskular pun tak turun. Jadi sebenarnya itu bukan konsep yang betul. Itu terlampau superficial, terlampau luaran.
Kalau kita nak betul-betul menilai risiko sakit jantung, kita tengok bacaan triglyceride, bacaan cantik ialah kalau triglyceride di bawah pada 1. Dan HDL kalau bacaan cantik lebih pada 2. Itu konsep dia. Jadi itu yang kita nak. Kalau 1 dibagi dengan 2 dengan 0.5, mana nisbah ratio dia dah 0.5. Itu cara nak menilai yang cara yang betul. Faham tak? Lagi satu, total kolesterol juga boleh meningkat dipengaruhi oleh banyak faktor yang normal. Contohnya genetik. Ada orang genetik dia memang kolesterol dia tinggi. Itu tak menunjukkan dia ada masalah. Lagi satu faktor jantina. Orang lelaki kolesterol lebih tinggi daripada orang perempuan. Yang kedua faktor umur. Orang yang lebih daripada 50-an memang kolesterol dia tinggi. Itu normal. Tak ada masalah pun. Jadi sebab tu tak boleh nak just benchmark pada total kolesterol. Dia cakap orang tak elok. Sebab tu dalam penilaian, apa yang kita nak, pemakanan kita kena kawal sekali mengawal keradangan dan juga makanan tu kena ada banyak antioksidan kan, dan juga makanan tu kena kawal insulin dalam tubuh. Yang kita cakap tadi apa, first you kena berhenti gula dan makanan proses. Yang tiga yang kita cakap tadi, yang kedua you kena minyak-minyak sihat. Yang ketiga yang kena buat ialah pengambilan soalan terakhir. Apa dia? Ni soalan terakhir. Lupa dah. Soalan terakhir. Kaedah cara berkesan untuk mengurangkan saluran darah tersumbat. Okay. Ni paling penting. Ada related dengan combo kita. Yes. Kita doktor. Untuk mengurangkan tersumbat saluran darah, benda yang paling penting ialah mengawal keradangan dalam tubuh. So, pengambilan makanan-makanan anti keradangan boleh mengawal masalah tersumbatnya saluran darah tadi. Sebab tu pengambilan minyak sihat, minyak zaitun terutama dia. Minyak kelapa dara, minyak kelapa serat merah. Even butter adalah antara contoh-contoh minyak sihat yang boleh diamalkan dalam pemakanan. Dia amalan dalam pemakanan. Bukan pergi makan, minum tu macam ubat. Tak. Dia letaklah incorporate dalam makanan kita. Goreng ke. Sebab tu menggoreng tu adalah satu teknik yang penting untuk kita dapat minyak sihat. So kalau dia cakap goreng tak boleh makan, ini pemahamannya ada masalah lah. Itu kena faham. That is wrong kan. Sebab tu menumis boleh, goreng boleh, buat sup boleh. Ini kaedah-kaedah pengambilan minyak-minyak sihat. Ataupun nak terus minum boleh. Dia tak ada masalah kalau boleh minum. Tapi bukan semua orang sama kan. Yang kedua, yang seterusnya ialah kita punya pengambilan minuman-minuman yang boleh menurunkan parah insulin. Apakah minuman yang boleh menurunkan parah insulin? Nombor satu sekali adalah cuka apple. Cuka kurma, cuka tin, cuka delima, cuka hautan dan sebagainya. Ini semua cuka-cuka boleh menurunkan parah insulin. Bila parah insulin yang mula menurun, keradangan yang mula terkawal. So pengamalan minuman cuka adalah satu kaedah yang sangat bagus untuk kawal keradangan dan juga parah insulin dalam tubuh. Itu konsep dia. So 3 benda yang kita cakap ini. Apa 3 nak mengawal 3 serangkai? Sebab 3 serangkai kita cakap 3 lah. Yang pertama recap sekali. Recap. Nombor 1, kurang katkan pengambilan gula dan makanan proses. Yes. Kedua, tambahkan pengambilan minyak-minyak sihat dalam diet pemakanan. Student PCNM macam? Batch 3. Yang ketiga, apa tadi lupa. Pengambilan cuka-cuka. Kecuali cuka getah, cuka buatan tak boleh. Sebab tu juga kita buat combo. Dalam combo tu ada cuka doktor. Minyak-minyak sihat dan juga cuka-cuka untuk diamalkan. Itulah amalan dia. Dan cara kita nak berhenti gula ialah kita ganti dengan stevia. Jadi kalau you tak nak makan stevia, macam ni nak berhenti gula. Bila you berhenti gula tanpa stevia, itu jadi stres, jadi marah-marah, buat video marah-marah orang, panggil orang bodoh, panggil orang tak udang. Sebab dia psikologi dia hangin. Dia stres. Ada masalah tu. Sebab tu kenapa sikap dia patutlah tak ambil stevia. Itu satu. Lagi satu dia tak enjoy the food makanan bergoreng sebab kita masyarakat Malaysia. Bayangkan hidup kita kan hanya makan air kosong. Bosan. Pergi kedai mamak makan air kosong. Siap ambil gambar pula tu. Dia kata ini tak praktikal lah, ini cuma sembang karya. Orang sembang karya macam ni tak boleh pakai lah. Bagi saya you are fake. Yes. You are a really fake person lah sebab you tak show you actual food. Kalau saya tunjukkan dan orang follow saya kat Facebook tahu apa yang saya makan. Saya tunjuk saya makan sup giambok, saya tunjuk saya makan biryani kambing. Saya tak sorok. Kalau kita pergi kedai mamak, apakah makanan sihat kat kedai mamak? Tosai. Yes, tosai ada, kari kambing ada, biryani ada. Macam-macam benda sihat. Even sayur-sayur tu semua sihat. Tak ada masalah. Sedap. Yes, sedap lah tu. Yang paling sedap makan kena sihat dan sedap. Sebab konsep saya berbeza. Sebab saya faham konsep asas. Orang yang hanya bagi formula tanpa konsep, datang pada mana, kajian mana, apa konsep yang kau bawa. Berdasarkan siapa punya research, siapa saintis dia, ini semua tak ada. Jadi ini yang jadi masalah. Sebab tu kena faham perbezaan antara orang yang berilmu dengan yang tak berilmu. Dan lagi satu, orang yang berilmu, kita bagikan dia 10 fakta hujah, dia boleh terima. Yes. 30 hujah dia boleh terima. Tapi kalau orang yang bodoh kan, kita bawa 30 hujah dia tak akan terima.
Ni beza dia. Sebab tu kita pilihan di tangan kita. Kita nak jadi orang berilmu atau nak jadi orang bodoh. Kalau you nak duduk ilmu, just join geng-geng sihat Dr. Rahman, join ASFAM, join grup-grup kita yang nak belajar. Bukan nak mengajar orang, bukan nak mengata orang, bukan nak kata orang bodoh, orang tak udang, orang bawa temburung semua ni, tak, itu bukan cara kita lah. Itu cara sebab kita. tu lah doktor, kita nak membantras semua pemahaman tak betul ni. Sebab tu kita buka grup baru, geng sihat Dr. Norman. Yes, kita akan tapis orang dalam tu. Pada yang belum join, jangan lupa join, klik link yang admin kita pinkan dekat TikTok tu. Kalau nak join, pergi ke FB Dr. Norman Norawi, dapatkan link yang admin kita pinkan tu, boleh join. Alhamdulillah sekarang makin bertambah lah, baru 2 hari. Sehari setengah hari kita buka kan. Yalah, grup kita sebelum ni ada dekat 11,000, 12,000 orang. Tapi kita tak expect semua akan join lah. Tak ada masalah pun, kita nak cari yang betul yang nak belajar lah. So siapa dalam grup tu, yang nak join, yang belum join, sila join secepat mungkin kan. Sebab kita akan tutup grup tu. Dah ada so tak ada communication dengan kita. Itu saja kan. So nak terus communicate dengan kita melalui Telegram, join grup geng sihat Dr. Norman Telegram. Okey, berkenaan topik hari ni, 3 serangkai merungkai tajuk hari ni. Sebab itulah combo pun bertepatan dengan tajuk hari ni. Jangan lupa dapatkan combo sihat jantung anda, combo pre-diabetes yang mengandungi semua minyak-minyak sihat dan juga stevia serta cuka-cuka. Jangan lupa dapat free gift lagi. Aku tuju dah nak buka dah. Jom, ada tempat dah buka dah. Kita pergi dapur pula. InsyaAllah. Kena ingat kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Jumpa lagi esok dalam kuliah Ramadan episod yang ke-18. Jangan lupa doakan saya 17 Ramadan ni sebelum berbuka waktu makbul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cincau, bye-bye. Jumpa besok. Selamat berbuka semua ya. Pukul 7.